Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat. Mari sahabat join live. Malam ni sembang-sembang santai. Sembang-sembang santai berkenaan dengan membina personal branding yang terbaik yang mendapat kepercayaan umum. Di sini ada sedikit perkongsian sahabat. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Saya ucapkan terima kasih sahabat. Mari sahabat join share live ni sahabat. Malam ni ada satu perkongsian yang bermanfaat untuk saya kongsikan sahabat. Boleh tap skrin sahabat. Ya, sahabat, malam ni ada perkongsian yang bermanfaat. Jangan lupa tap skrin sahabat. Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Saya Master Azrul. Saya Master Azrul dan saya adalah seorang motivator. Dan malam ni saya nak berkongsi satu perkongsian yang menarik sahabat. Iaitu cara kita nak membina personal branding yang betul sebagai influencer ataupun usahawan digital. Dalam kita nak membina akaun kita untuk menjadi influencer ataupun usahawan digital, kita perlu membina personal branding. Personal branding kita perlu bina berlandaskan kepada 4 perkara sahabat. Yang pertama adalah sahabat perlu membuat value core. Value core ni maksudnya senaraikan ciri-ciri ataupun kekuatan yang ada pada diri kita sahabat. Yang kedua, kita perlu membina 2 akaun sahabat. Satu akaun rasmi dan satu untuk akaun engagement dengan kita punya audience ataupun followers sahabat. Dan yang ketiga, branded content. Dan yang keempat adalah be yourself. Dan satu persatu ni, 4 perkara ni penting dalam kita membina personal branding sahabat. Maksudnya di sini, jika kita nak membina personal branding, mesti berdasarkan 4 perkara ni tadi. Pertama, value core. Value core ni maksudnya senaraikan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita sahabat. Macam yakin, fokus, bermatlamat. Jadi apabila kita membina personal branding berlandaskan dengan tips-tips yang saya bagi ni, sahabat akan dapat membina personal branding yang mantap sahabat. Personal branding memainkan peranan yang penting sahabat dalam kita sebagai usahawan digital. Kerana tanpa personal branding, kita tak akan ke mana-mana sahabat. Jadi amat pentinglah kita untuk membina personal branding. Personal branding ni dia punya fungsi adalah untuk memperkenalkan kita kepada umum dan mendapatkan kepercayaan umum sahabat. Jadi malam ni saya nak berbicaralah perkara penting dalam membina personal branding. Personal branding ni adalah teraju utama untuk kita sebagai usahawan digital sahabat. Jika kita sebagai usahawan digital, kita tak mampu nak membina personal branding yang mantap dan berkaliber sahabat, yang menunjukkan ciri-ciri apa yang kita ni adalah sebagai seorang usahawan digital, kita punya akaun takkan ke mana-mana. Kerana personal branding ni menggambarkan siapa kita dan apa yang kita lakukan di media sosial. Jadi personal branding ni adalah penggerak core
satu kekuatan untuk kita bergerak di media sosial untuk memperkenalkan diri kita kepada umum. Jadi kita nak membina personal branding berdasarkan 4 perkara. Kekuatan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita punya platform untuk memasarkan produk ataupun bisnes kita. Dan yang lagi satu, untuk kita build relationship dengan kita punya followers, sahabat. Dan yang ketiga, branded content. And then yang keempat, be yourself. Kenapa 4 perkara ni penting, sahabat, dalam kita membina personal branding? Jika kita tidak mempunyai kekuatan pada personal branding, segala pasaran macam akaun kita tak cukup strong, sahabat. Okey, saya kupas satu persatu personal branding ni. Personal branding ni maksudnya yang perkara yang pertamalah saya sentuhkan. Listkan core value diri kita. Maksudnya core value ni, sahabat mempunyai apakah kekuatan yang ada pada diri sahabat yang untuk sahabat ketengahkan menjadi personal branding. Sahabat boleh typekan di skrin tu, sahabat. Kalau nak ada bertanya soalan, kenapa kita perlu listkan core value yang ada pada diri kita untuk membina personal branding? Dia ada 4 perkara, saya sentuh yang satu je. Jadi sahabat semua boleh tanya soalan, kenapa kita nak membina personal branding? Kena ada 4 perkara. Yang pertamanya, kita kena listkan, kita kena tahu apa dia core value yang ada pada diri kita, sahabat. Sahabat boleh typekan, boleh tulis komen lah, nak tahu bagaimana, apa dia itu core value. Jika kita tak mempunyai core value, tap skrin sekali ya, sahabat. Jika kita tak mempunyai core value dan kita tidak tahu kekuatan diri kita, sahabat, kita tak akan dapat berjaya membina personal branding, sahabat. Contoh macam saya katakan, saya jelaskan simple lah. Saya punya core value yang saya maksudkan, kekuatan diri saya, ciri-ciri kekuatan diri saya. Contohnya, saya yakin, fokus dan bermatlamat. Yang lain tu adalah. Itu adalah 3 perkara core value yang ada pada diri saya bagi dalam saya membina personal branding, sahabat. Kerana saya yakin dengan apa sahaja yang saya lakukan. Dan apabila saya telah membina keyakinan dan saya nak meyakinkan sahabat-sahabat semua untuk membina personal branding yang terbaik, sahabat. Dan yang kedua, saya fokus dalam melakukan sebarang pekerjaan. Contohnya, saya fokus pada buat live. Itulah core value saya, kekuatan diri saya, yang saya ketengahkan kepada sahabat-sahabat untuk mendukung saya dalam membuat live ataupun dalam akaun saya. Jadi yang ketiga, saya bermatlamat. Matlamat saya realistik. Contohnya, saya nak berjaya sebagai influencer ataupun usahawan digital. Itu matlamat kita yang jelas dalam media sosial. Jika kita ada macam saya ada matlamat jelas. Saya tahu ke mana saya nak pergi. Matlamat saya adalah untuk menjadi usahawan digital untuk memasarkan produk di media sosial. Tak kira TikTok ke apa kan. Kita nak bina kita punya akaun untuk grow lah. Untuk memasarkan kita punya produk atau memperkenalkan perniagaan kita kepada umum, iaitu dengan membina personal branding. Personal branding ni adalah satu perkara yang paling penting dalam kita sebagai usahawan digital, sahabat. Dalam media sosial ni, baik sahabat tak kira apa perniagaan sekalipun,
Personal branding ni memainkan peranan kerana ia boleh memajukan perniagaan kita, sahabat. Jika personal branding yang kita bina telah mantap, perniagaan kita akan berjaya, sahabat. Kerana apa saya cakap personal branding ni adalah perkara yang utama dan kekuatan kepada kita. Jika dahulu kita tak pentingkan personal branding kerana kita tak tahu, tapi bila kita telah tahu, sebelum ni kita mementingkan kekuatan produk. Kita hanya nak produk kita uh, branded, kita nak brandkan produk kita, tetapi kita tak nak brandkan personal kita. Dia sekarang ni kita kena brandkan personal kita dulu, iaitu personal branding, personality, image. Kita perlu mendapatkan image diri kita. Image diri yang nak kita tonjolkan kepada umum, iaitu karakter kita yang strong. Apabila kita mempunyai karakter yang kuat dalam personal branding kita, audience kita akan yakin, ataupun followers kita akan yakin, ataupun masyarakat umum akan yakin. Dalam personal branding ni menyatakan siapa kita dan apa perniagaan yang kita wakili. Itu maksudnya personal branding ni memasarkan diri kita, sahabat, mengetengahkan diri kita, skill kita, perniagaan kita, atau apa jua bidang yang kita ceburi. Kita ambil contoh, bagi mereka yang telah berjaya dalam lapangan perniagaan seperti Bill Gates ataupun Tan Sri Syed Mottahar Buhari, ia telah berjaya membina personal branding yang terbaik. Apabila kita telah berjaya membina personal branding yang terbaik, maka hasilnya perniagaan kita akan berjaya, sahabat, ke tahap yang tertinggi sekali. Dan seorang yang berjaya membina personal branding, dia dikirakan telah berjaya membina perniagaan dia, dan dia telah berjaya membina empire perniagaan dia sebagai seorang usahawan ataupun seorang usahawan digital. Jadi saya kongsikan ilmu personal branding. Jika kita nak membina personal branding berlandaskan 4 perkara. Perkara pertama yang perlu kita titik beratkan adalah core value diri kita. Core value ni maksudnya kita listkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita. Sahabat kena fikir, kena buat, kena renung dan kena fikir apakah kekuatan aku. Itu perkara yang utama untuk membina personal branding, sahabat. Saya bagi contohlah core value ataupun kekuatan yang ada pada diri saya. Sebagai contoh, saya fokus dalam melakukan kerja saya. Saya fokus dan saya bermatlamat dan saya berkeyakinan. Itu adalah core value bagi diri saya. Dan sahabat kena fikirkanlah core value yang ada pada diri sahabat, supaya boleh kita tonjolkan untuk menjadi personal branding kita. Dan ada orang core value dia lain. Saya punya core value macam itulah. Core value ni kita kena fikirkanlah, sahabat, apa dia kekuatan diri kita untuk kita bina sebagai personal branding. Berwawasan jauh, macam saya, yakin, fokus dan bermatlamat. Berfikiran positif dalam membina personal branding pun patut kita ambil kira, sebagai ia pun adalah sebagai core value. Jika seorang yang telah berjaya membina personal branding, dia berfikiran positif, berfikiran jauh, bermatlamat dan berkeyakinan, sahabat. Jadi kita sama-samalah membina personal branding yang terbaik dan mantap. Personal branding yang realistik, yang akan membawa diri kita dan produk kita ataupun perniagaan kita ke kemuncak kejayaan. Jika kita berjaya membina personal branding, kita telah berjaya. Kita telah mengecapi separuh kejayaan, sahabat. Kerana seseorang yang telah berjaya membina personal branding,
ia akan dapat meyakinkan customer ataupun meyakinkan pelanggan ataupun meyakinkan sesiapa jua dan meyakinkan penonton kerana ia tahu nilai-nilai yang ada pada diri dia dan servis yang akan ia berikan kepada customer-customer dia. Jadi personal branding ni adalah perkara yang paling penting untuk kita bina, sahabat. Dan yang kedua, saya sentuh dua perkara ni dahululah. Yang dua perkara tu kita sambung pada lain masa. Pertama, sahabat kena listkan core value yang ada pada diri sahabat-sahabat semua. Sebagai contoh, saya punya core value ataupun kekuatan diri, fokus, bermatlamat dan yakin. Itu core value diri saya. Dan yang kedua dia, kita kena beri tumpu, ambil hanya dua platform untuk kita fokus. Dua platform ni maksudnya satu platform untuk kita memasarkan produk kita dan yang satu platform untuk kita build relationship dengan customer ataupun dengan followers. Saya ambil contoh satu. Sahabat boleh jadikan TikTok ataupun TikTok ni sebagai platform utama untuk sahabat mengetengahkan produk sahabat. Apa saja produk atau mengetengahkan kita punya perniagaan. Kita mengetengahkan perniagaan kita untuk memasarkan produk. Contohnya di TikTok ni kerana kita boleh mengiklankan kita punya produk. Dan yang kedua, kita ambil satu platform yang lain, contohnya Instagram, FB ataupun YouTube yang lain untuk kita build kita punya relationship dengan kita punya partner ataupun dengan kita punya audience, supaya mereka kenal diri kita, supaya mereka rapat dengan kita dan kenal kita. Dua platform ni kita fokus hanya dua platform. Jangan gunakan terlampau banyak platform. Katakan sahabat nak gunakan TikTok sebagai platform untuk memasarkan produk dan memasarkan produk ataupun mengenalkan perniagaan sahabat kepada umum. Gunakan dua platform saja. Ataupun sahabat nak gunakan satu platform iaitu 4-in-1 contohnya. Sahabat nak memasarkan produk di TikTok, sahabat nak bina rangkaian perniagaan di TikTok dan kemudian sahabat nak gunakan TikTok ni juga sebagai penghubung untuk kita membina relationship dengan kita punya followers ataupun dengan kita punya audience. Kita bina perhubungan dengan mereka, bagi mereka kenal kita dengan lebih rapat. Yang lain tu nanti akan saya huraikan lebih dalam. Kita kena faham dahulu apa yang perlu kita bina dalam personal branding. Saya bagi terus ilmu dia, perkongsian ilmu terus, sahabat. Saya tak ada nak macam sembang atas awang-awangan. Kita nak bina personal branding macam mana kan? Aku pun tak tahu kan. Apa dia aku nak bina personal branding, apa yang aku nak bubuk, apa yang aku nak letakkan di bio aku, apa yang aku nak cari personal branding tu. Jadi personal branding yang mudah saya bagi berdasarkan 4 perkara. Yang pertama, kita listkan core value yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita fokuskan dua platform untuk kita memasarkan produk satu. Dan yang kedua, untuk kita membina rangkaian perhubungan kita dengan audience ataupun dengan followers. Contohnya kita ambil TikTok sebagai platform untuk memasarkan produk, dan yang lagi satu tu kita ambil akaun lain lah untuk membina ikatan dengan audiens ataupun pelanggan-pelanggan kita.
Fokus hanya pada 2, tak perlu 4 ataupun 5. Tumpukan pada betul. Dan yang ketiga, kita kena menggunakan, nak buat iklan, kita iklankan branded content. Konten yang ada manfaat, konten yang yang ada kepentingan pada kita dan masyarakat. Dan yang keempat, sahabat, saya buka di sini, kita jadi diri kita sendiri, sahabat. Sahabat, dan untuk membina personal branding, sahabat tak boleh menjadi orang lain ataupun menjadi siapa juga. Kita kena jadi diri kita. Be your own self. Kerana jika kita jadi orang lain, contohlah saya ambil contoh. Dekat live hari ini, saya berlakon jadi pewatakan ini. Bila sahabat jumpa saya di luar live, saya punya pewatakan lain. Jadi kita susah nak buat split pewatakan yang split karakter ni. Kita jadi diri kita sendiri. Macam mana sahabat di luar, macam itu jugalah sahabat di dalam live ataupun media sosial. Apa yang sahabat tonjolkan di media sosial, itulah personal branding sahabat. Sahabat buat video tentang nyanyian ke ataupun apa saja, itulah kita punya personal branding yang kita ketengahkan kepada umum. Jadi, membina personal branding ni adalah penting, sahabat. Yang pertama sekali, yang keempat tu adalah penting kita jadi diri kita sendiri. Jangan kita berlakon ataupun menukar-nukar watak, kerana akan menyusahkan diri kita sendiri, sahabat. Biar orang kenal, macam orang kenal Master Azrul, dalam live pun dia kenal inilah Master Azrul yang sebenar-benar. Dekat luar pun inilah karakter yang dia bawa. Dan inilah cara yang dia bawa. Inilah cara dia di media sosial dan inilah cara dia di luar. Tak perlu kita berlakon-berlakon, sahabat. Kita jadi diri kita sendiri, sahabat. Berdasarkan karakter apa yang ada pada kita, sahabat. Kerana kita jadi diri kita sendiri adalah lebih baik daripada kita berlakon-berlakon. Tak guna, sahabat. Kalau kita berlakon-berlakon dalam membina personal branding, kita tak akan berjaya membina personal branding. Personal branding ni kita nak mengetengahkan apa yang ada dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita. Itu maksudnya kita membina personal branding, sahabat. Jadi di sini saya telah kongsikan kepada sahabat-sahabat tips untuk membina personal branding supaya sahabat semua tak teraba-raba ataupun tak terawang-awang macam mana aku nak bina personal branding. Seperti mana yang saya buka topik perkongsian daripada awal saya live hingga ke hari ini adalah berkenaan dengan personal branding, realistic personal branding. Yang mana dalam dunia perniagaan, kita nak membina kita nak majukan perniagaan, bukan hanya produk yang perlu kita brand kan, tapi personality diri kita dulu kita kena brand kan. Kalau kita hanya brandkan produk kita, tapi diri kita tak rebranding, pun kita takkan berjaya, sahabat. Kerana perkara utama yang orang akan lihat dalam perniagaan kita pada zaman kini, personal brand kita, maksudnya personality diri kita. Adakah kita ini seseorang yang boleh dipercayai? Adakah kita ini seseorang yang boleh memberikan servis yang terbaik dalam perniagaan? Kita ambil contohlah yang telah berjaya dalam perniagaan, contoh macam Bill Gates ataupun yang kita kenal lah Jackie Chan ataupun sesiapa jugalah yang telah berjaya macam Bill Gates. Dia telah berjaya membina personal branding ataupun membina personality diri dia sehingga ia telah berjaya menjadi seorang billionaire, sahabat. Bila kita telah berjaya macam Bill Gates, kita ambil contoh, kita telah berjaya membina personal branding, perniagaan kita secara tak langsung akan berjaya, sahabat. Jadi di sini amat penting untuk kita membina personal branding berdasarkan ciri-ciri ataupun tema-tema yang ada pada diri kita, seperti mana yang saya telah sentuh pada
awal-awal live saya. Pertama dia, core value diri kita. Kita listkan ataupun senaraikan kekuatan-kekuatan dalaman yang ada pada diri kita. Kita fikirlah, kita carilah kan. Yang kedua, kita sediakan kita fokuskan hanya dua platform untuk kita membina perniagaan di media sosial. Contohnya kita bina TikTok ni kita jadikan landasan sebagai kita untuk memasarkan produk, memperkenalkan perniagaan kita kepada umum, memperkenalkan servis kita kepada umum. Dan yang lagi satu tu kita gunalah sebagai akaun untuk kita membina perhubungan dengan pelanggan ataupun dengan followers supaya mereka kenal kita secara peribadi. Jadi saya hanya buka bagi tajuk utama saja. Dan yang lain tu saya akan kupas pada lain topik, sahabat. Macam biasalah saya ni kesuntukan masa, atas kekangan masa saya tak dapat nak meneruskan live 1 jam 2 jam. Kalau saya boleh meneruskan live 1 jam 2 jam, ini atas dasar faktor masa. Kerana besok saya pun banyak, saya ni sibuk senantiasa, sahabat. Siang dan malam pun sibuk. Ada je aktiviti dia. Jadi di sini saya ambil peluang untuk berkongsikan tentang sahabat bagaimana nak membina personal branding. Berdasarkan kepada 4 perkara yang saya katakan tadi, yang pertama, sahabat kena cari core value yang ada pada diri sahabat, kekuatan diri sahabat. Sahabat listkan dan sahabat terapkan pada diri. Yang kedua, hanya fokus 2 platform untuk sahabat bina perniagaan di media sosial. Jangan fokus banyak-banyak. Contohnya gunakan TikTok sebagai platform untuk memasarkan produk dan juga memperkenalkan servis kepada pelanggan ataupun followers, dan juga untuk menjadikan TikTok sebagai platform untuk sahabat semua bersuai kenal dengan sahabat punya followers ataupun audience. Saya kongsikan 2 perkara ni dulu. Untuk membina personal branding supaya orang kenal kita dan kita dapat membina personal branding yang mantap, sahabat, adalah melalui live. Salah satu cara untuk berjaya membina personal branding, untuk mengenalkan diri kita kepada umum atau mengetengahkan produk ataupun perniagaan kita kepada umum adalah melalui acara live. Jadi sahabat yang ada akaun tu, cuba belajarlah buat live. Kerana dengan buat live kita akan berjaya sepenuhnya membina personal branding, kerana kita berjaya membuat orang mengenal kita. Dengan live ni cepat orang kenal kita, sahabat. Macam saya pun start saya buat live, saya semakin ramai dapat followers dan semakin ramai orang kenal siapa dia Master Azrul. Sebelum ni orang tak kenal. Jika kita buat iklan, sahabat, VTT contohnya, kita buat iklan nak perkenalkan diri kita kepada umum, lambat, sahabat. Dia makan masa, sahabat. Kerana video live hanya ambil masa dalam 8-7 saat. Jadi bila kita buat live, kita boleh memperkenalkan diri kita dan kita boleh cerita apa yang kita, peribadi kita macam mana, kita ni adalah seorang, dan sahabat pun secara automatically bila kita buat live, kita akan kenal seseorang tu lebih dalam lagi dan lebih yakin lagi. Macam itulah. Kalau nak bina personal branding melalui live ni, kita nak pasarkan produk melalui live, sahabat. Melalui live ni orang akan cepat kenal kita, sahabat. Kalau kita buat VTT lambat, sahabat. Perlu buat 300 VTT pun orang belum tentu kenal kita lagi, kan. Kalau kita buat live 1 jam 1 hari pun, kalau setiap hari kita buat live, seminggu ada 7 hari,
Daripada live tu 1 jam tu orang akan kenal kita siapa, apa yang kita bawa dan apa yang kita pasarkan. Jadi mudah lagi untuk membina personal branding dengan live, untuk kita mudah perkenalkan kita punya diri kita ataupun produk kita melalui live. Jadi saya harapkan perkongsian yang saya ketengahkan malam ini akan menjadi manfaat pada diri saya dan juga diri sahabat. Kita sama-sama membina personal branding sahabat. Jadi saya mohon diri setakat, mohon undur diri dan kita berjumpa di lain masa. Sekian, wassalam. Sebelum itu saya ingin berdoa dahululah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau pemudahkanlah segala urusan aku dan sahabat-sahabatku di dunia dan akhirat. Bagilah kami berjaya membina personal branding dan juga membina perniagaan kami, ya Allah, ya Tuhanku. Supaya dapat kami berbakti kepada agama-Mu, ya Allah, ya Tuhanku. Dan Engkau bukakanlah jalan rezeki kepada kami. Dan bagilah kami kejayaan di dunia dan akhirat. Dan dekatkanlah aura kekayaan dan aura kejayaan kepada kami hanya kerana dengan satu tujuan, ya Allah, ya Tuhanku, mendapatkan keredaan daripada-Mu, ya Allah, ya Tuhanku. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua berjaya di dunia dan akhirat sahabat. Semoga Allah Taala merestui rezeki usaha kita yang sedikit ini dan boleh diterima sebagai amalan di dunia dan akhirat. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalam. Saya mohon undur diri kerana saya perlu ada komitmen lain lah. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada terkasar bahasa atau terlanjur kata, maafkan saya. Dan yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Kita jumpa di lain masa sahabat. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudi luangkan masa dan masuk live saya. Kita jumpa di lain masa. Nanti saya jika sayalah, sahabat-sahabat semua akan tahulah. Saya mohon undur diri dan kita jumpa di lain masa. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tu tolong tapkan skrin sahabat, tanda sokongan sahabat. Walaupun nanti sahabat buat live, mintakan kita sebagai host kena bagi tahu. Kerana dia ambil ini adalah like tu adalah untuk menunjukkan kita punya engagement sahabat, view. Jadi jangan kita buat live, jangan tak bagi sokongan, kita bagi sokongan. Kalau boleh subscribe teruskan. Apabila subscribe, kita punya account pun akan naik view dan orang followers kita pun akan naik sahabat. Itu rahsia live sahabat. Jangan masuk live rugi je, masuk live dengar lepas tu keluar kan. Semua live ni ada function sahabat. Sahabat bagi rules, contohnya kan, macam saudara khalwat kekasih, kita ambil contoh. Dia berada di level 5. Dan jika dia masuk live, dia bagi satu rules, dia punya level akan bertukar nombor 1. Nombor 1 tu maksudnya dia akan engage, dia masuk live, dia bagi support. Jadi TikTok akan nampak dia sahabat. Apabila di akaun dia nanti engagement akan naik dan followers pun akan naik. Lagi satu, yang naik atas kotak yang dekat tanda dua di atas tepi ni adalah VIP. Jika sahabat bagi rose ataupun bagi apa saja hadiah, sahabat akan diletakkan dalam kotak VVIP. Mana-mana live pun masuk. Saya ajar, saya bagi tahu sedikit demi sedikit. Jika sahabat nakkan live sahabat, bila sahabat buat live je ramai, banyak engagement, TikTok akan hantar lagi ramai audience. Masuk live rajin-rajin, bagi komen pun dapat point sahabat. Sebenarnya komen pun ada point. Jika sahabat duduk dalam live,
Jangan duduk terus keluar tau. Sebenarnya duduk dalam live paling kurang 8 minit. 8 minit akan ada point sebenarnya. Jadi banyak yang sahabat saya tengok, banyak sahabat yang tak tahu. Apabila sahabat share mana-mana live pun, sahabat punya engagement akan dapat point tau. Kalau kita dapat point mudah, kita subscribe dengan